Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Bersama Kuasa Masjid Al-Aziz, Kampung Tok Kaya, Kayang Perlis, tuan-tuan pemerintah Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dan juga kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan dapat disambung kuliah minggu kita. Saya pun tuan-tuan main dalam bulan ni bulan yang bulan lepas PKP ni, Perubatan Bang Urah mengajak masjid ni, saya kena mengajak sebelah selatan Perlis ni. Semalam saya masjid marhum Kayang Tok Kuning tu, panggil masjid Al-Mukminin. Pagi tadi saya mengajak di masjid Rahmaniah Kuala Perlis. Malam ni masjid tuan-tuan. Mai esok lusa pula subuh hari Sabtu masjid Al-Alimi Sungai Pompang. Jadi main ke belah ni tuan-tuan. Sebelum ni tahun lepas 2-3 tahun lepas tu kena belah Salang, kena belah Rimba Mah, belah pada Mesak sana tu. Jadi mata tuan-tuan. Alhamdulillah kita pusing Perlis tuan-tuan. Pada hari ni kita sambung tajuk kita berkaitan dengan, saya beri tajuk khas tuan. Kena hari ni tarikh 11 Mac, tarikh kita 27 Rejab. Malam ni tuan-tuan kalau kita tengok dah maghrib tadi dah masuk 28 Rejab dah. Cuma hari ni polis kita dan beberapa negeri yang lain cuti lah ni. Cuti sambutan Isra' Mi'raj. Jadi apa cerita Isra' Mi'raj ni? Apa yang berlaku? Cuma kita tak tahu, kita dah sambut ni. Cuma apa nak ulang kaji balik, apa cerita yang Nabi bawa kepada kita? Apa yang berlaku Isra' dan Mi'raj pada zaman Nabi dahulu tuan-tuan. Okey, salam Isra' Mi'raj. Ni kita bila main bulan ni, tukar bulan, masuk maghrib, dia masuk hari baru. Macam ni lah. Tadi maghrib tadi kalau ikut 27, hari 28 Rejab dah. Kita kalender Masihi pukul 12 malam baru tukar tarikh baru. Islam kita masuk maghrib tukar hari baru. Sebab tu kita tengok hari nak raya nanti, esok raya, malam tu tak tarawih lah. Sebab dah masuk hari baru dah. Itu contoh lah tentang kalender Islam kita ni. Okey, Isra' Mi'raj ni rupa-rupanya ada satu surah dalam Al-Quran ni, 114 buah surah. Ada satu surah nama Al-Isra'. Khas Allah sebut tentang Al-Isra' ni. Dan dalil dia tuan-tuan tentang ayat pertama tuan. Apa yang Allah sebut tentang Isra' dan Mi'raj ni tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi dalam ayat pertama ni Allah berfirman tentang surah Isra' ni. Apa Allah sebut? Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, dalam ayat pertama ni Allah berfirman, Allah cerita balik apa dia? Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Siapa dia hamba-Nya ni? Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Bila pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestin. Jadi pada malam tu Allah perjalankan Nabi daripada mana? Mekah
ke Aqsa ataupun Mekah ke Palestin. Bahasa mudah kita, kalau kita ni Perlis di mana? PKL. Perlis di mana? Perlis pergi Johor, tu tempat. Tapi kalau kita tahu Masjidil Haram ni berada di tengah-tengah Arab tu. Dan pergi ke mana? Ke Masjid Aqsa, Palestin. Berapa jarak dia tuan-tuan? Lebih kurang 1000 km lebih. Ada kata 1100, 1200 km tuan-tuan. Jadi tuan apa kata? Perlis kita ni PKL baru 500. KL pula pergi Johor, Johor Baru baru tambah lagi 300, baru 800, 900. Jadi nak pergi ke 1200 tu Perlis pergi Johor, patah balik main KL ke Melaka tuan. Apa kata? Tu jarak dia. Zaman kita lah mudah, tak apa. Naik kapal terbang, naik kereta api, naik ETS, naik apa tu bas, sat sampai. Tapi zaman Nabi dulu ni, kalau cerita lagu ni, orang heran. Takkan Nabi nak pergi semalam, kan? Semalaman saja. Kalau kita pun, Pak Mat tadi nampak duduk kat Kangak tadi, minum kopi sekali. Bila masa pergi Amerika pula, bila masa pergi UK pula, balik pula, pelik ni. Di zaman Nabi dulu ni, benda ni pelik. Pergi sehari, balik sat kan? Itu yang berlaku. Dan apa Nabi kata pula? Kami berkati sekelilingnya. Apa dia ni? Masjid Aqsa tu Allah berkati. Sebab apa tuan-tuan? 3 buah masjid dalam dunia ni Allah lipat gandakan pahala. Tuan-tuan semayang tadi maghrib di masjid kita ni, satu maghrib, tapi kalau tuan-tuan semayang satu maghrib di Masjidil Haram Mekah tuan, 100,000 kali ganda masjid kita. Kita buat maghrib tadi kena buat 100,000 kali maghrib baru sama satu maghrib di Masjidil Haram. Dari kedua pula, siapa yang semayang di masjid aku Nabi, Masjid Madinah tu, satu solat di sana 1000 kali ganda solat di masjid kita. Kita semayang Isya lagi. Kalau kita semayang di Madinah tuan, satu Isya 1000 kali Isya di masjid kita. Hebat pahala dia. Dan yang ketiga pula, Masjidil Aqsa ni, satu solat di Masjid Aqsa ni 500 kali solat di masjid kita. Jadi tuan, pahala dia berlipat kali ganda. Ustaz, saya ni nak pergi mayang beli terapung esok ni subuh. Pasal apa? Pahala lebih sikit mayang tahiyat. Contoh, tak ada kan? Mayang masjid terapung ke, masjid Negeri Arau Raja ke, masjid Kuala Lumpur Putrajaya ke, pahala sama. Al-Ilmi ke, Sungai Perambang ke, mana kat tepi kita ni, satu dunia ni, semua sama. Kecuali 3 masjid ni. Mekah tadi 100,000 kali ganda, Madinah tadi 1000 kali ganda, Aqsa tadi 500 kali ganda. Beza. Kita pula pergi buat umrah tuan, duduk pergi lena kat atas hotel, tak terus mayang pun. Kan, mayang kat atas hotel lah ustaz, sejuk sikit. Boleh mayang, tapi pahala tak sama. Tuan turun bawah tu Masjid Aqsa kan, Madinah ke ataupun Masjid Haram tuan, pahala berbeza tuan. Itu bukti tuan. Jadi seperti Nabi kata, nak pergi berjalan 3 buah tempat ni ada fazilat, ada kelebihan. Tempat lain sama saja. Kalau nak pergi berjalan mana-mana ke, nak pergi Kelah ke apa ke, pergilah ke mana pun, tapi tak sama seperti 3 buah masjid yang Nabi kata ni tuan-tuan. Dan Nabi kata pula, nak tunjukkan apa? Kekuasaan Allah, perlihatkan kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini dalil yang pertama, surah Al-Isra ayat 1. Okey, kita pergi yang kedua. Apa itu Isra? Isra ni benda apa ni Ustaz? Okey, Isra ni perjalanan Nabi Rasulullah SAW dari Masjidil Haram Mekah tu ke Masjid Aqsa Palestin. Saya sebut tadi ni kan, yang mana ni Mekah. Nabi duduk Mekah tuan, Nabi diperjalankan ke mana? Masjid Aqsa Palestin. Ni gambar tuan dunia kita. Malaysia kita duduk belah nu tuan, di tepi ni. Okey, Mekah tengah ni tuan. Laut ni dengan laut ujung tu, ni Mekah kat tengah. Masjid Aqsa hujung tu, sepadan hujung tu. Jarak dia lebih kurang 1000 ke 1100, 1200 kilometer tuan. Bayangkan jauh tak jauh. Tapi berlaku ni bila? Semalaman saja tuan. Dan yang pertama, okey. Nabi pergi naik apa tuan? Kita lah mudahlah kapal terbang, kereta, bas sebagainya. Tapi zaman Nabi dulu ni ada kenderaan, nama dia Buraq. Ustaz, nama Buraq ni dia tengok nama Buraq Oil. Atas minyak Buraq Oil. Langkawi je dah tuan. Kat kita ni pun kalau pergi belah-belah tempat kampung-kampung ni ada Buraq Oil ni. Tu Buraq Oil dia cerita. Okey, apa itu Buraq? Buraq ni adalah bahasa Arab dia kilat ataupun cahaya. Al-Barqu ni Buraq. Dan juga ia ni sejenis haiwan ataupun makhluk yang menyerupai besar pada khimar, keldai, dan kecil daripada baral ataupun kuda.
Katakan kuda ni, kuda besar, barai kecil, dia sedang-sedang, tengah-tengah. Jadi itu panggil burak. Lepas tu main pula, ustaz, saya pernah baca buku ni, duk silap-silap, dia tunjuk gambar burak. Betul tak betul? Tengok ni gambar ni. Betul tak? Dia dah tadi kata kuda. Besar kuda, kecil pada kuda, besar pada keldai. Kacau kan? Dia bersayap pula, dia berekor pula, berkepala pula. Kacau. Ni tuan, ni daripada mana? Kita pun tak tahu. Kalau tengok ni, belah-belah India sana lah, mereka haji nubat benda-benda yang jenis menggambar-menggambarkan ni. Jadi tuan, kalau tuan nampak lagu ni, burak kan ni, kita pun tak tahu. Sebab apa? Yang tahu cerita tuan-tuan, Nabi Muhammad, burak, Allah Ta'ala dan malaikat Jibril. 4 sini yang berlaku cerita tu. Orang lain nampak tak? Tak nampak tuan. Jadi kalau kita nak kata kita nampak gambar apa semua, nampak kata bohong cerita dia. Jadi kita tak boleh menggambarkan ni burak. Tak ada tuan. Sebab ini benda-benda gaib. Siapa yang mengetahui benda ni tuan. Okey, Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj ni perjalanan naik Nabi SAW daripada Masjid Aqsa tu ke Sidratul Muntaha. Itu mana Nabi tu pergi ke Masjid Aqsa tu, Nabi solat di sana, kemudian Nabi diangkat. Tu Mi'raj. Isra diperjalankan Mekah ke Masjid Aqsa. Diperjalankan. Mi'raj diangkat naik ke langit. Itu nama Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Ke mana ni? Ke Sidratul Muntaha. Atas tuan. Atas kepada langit pertama, kita akan sentuh lagi, ada beberapa tingkat langit yang Nabi cerita tuan. Okey, timbul soalan. Ni tuan-tuan pernah pergi Masjid Aqsa, siapa pergi buat umrah ke apa ke, pergi berjalan. Kalau tengok gambar ni, ada 2 gambar. Satu masjid yang ada kubah emas tengah tu. Yang depan ni, kalau tuan perasan yang hujung dekat tebing ni, ada masjid warna koko, kubah dah. Mana satu Masjid Aqsa tuan. Zaman saya kecil-kecil dulu pun, Tok Wan ke, Tok Nyang ke, War ke, pergi balik haji, dia beli kamera merah tu. Cek, pusing, gambar Masjid Aqsa, Palestin, Mekah. Zaman tuan-tuan tak tahulah. Tuan-tuan mungkin dah ni, adik-adik yang baru ni mungkin tak tahu. Itu dah. Jadi gambar ni mana satu? Mana satu Masjid Aqsa tu? Yang warna emas tu ke? Yang warna kelabu ni, warna koko ni. Bila saya cek pada tuan, saya duk kata emas tu. Rupanya tuan bukan. Ni, yang koko ni Masjid Aqsa. Yang emas ni bukan masjid. Nama dia Dome of Rock. Tempat orang panggil balai Islam, balai seni. Kalau bahasa mudah kita, bahasa boleh kita, muzium Islam. Tu yang emas tu. Yang masjid ni lah, ujung ni yang ada kubah warna koko coklat tuan. Itu yang kata tu Masjid Aqsa. Aku kita confuse nanti. Itu bukan masjid, yang ni yang Masjid Aqsa tuan. Tapi dalam kawasan yang sama lah, tak jauh mana tempat tu tuan. Okey, tapi tuan, ni dalil tuan cerita. Satu dalil saya ambil, ada banyak dalil tuan. Cerita Isra Mi'raj ni sampai 5-16 orang riwayat cerita tentang Isra Mi'raj. Okey, yang pertama tuan, telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Faruq, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah, telah menceritakan kepada kami Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, siapa Syaiban, siapa Hamad, siapa Thabit ni, orang buat hadis. Daripada orang ni kita boleh tahu, cerita ni bohong ke, betul ke, dia ni penipu, dia ni pembohong, dia ni pelupa, dia ni ahli maksiat. Sebab tu dalil dia hadis sahih, dhaif, palsu, reka-reka sebenarnya kita boleh detect tak mana siapa yang bawa hadis tu. Itu tuan-tuan. Jadi cerita ni hadis ni sahih. Okey, dia kata apa? Dia dengar Nabi SAW bersabda, aku telah didatangi burak. Burak main dekat dia. Macam mana? Ia seekor binatang yang berwarna putih. Burak ni warna putih tuan. Lebih besar daripada keldai, tetapi lebih kecil daripada baral. Kecil daripada baral. Baral ni kecukan keldai dengan kuda. Dia tak besar kuda betul lah. Dan dia taklah kata kecil pada keldai tu. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut burak tersebut mencapai hujungnya. Nampak kata binatang burak ni dia jenis yang fleksibel. Kata tuan, jenis manusia ni ginestik tu, dia perut dia, kangkang tu dia luas, boleh peluk kaki pergi tarik kepala boleh pusing kau ni. Tu manusia yang mana tulang dia jenis lembut, jenis boleh buat macam-macam. Yang sarkas tu ataupun orang main ginestik sebagainya. Tu manusia. Binatang ni dia boleh, perut dia tu boleh luntok sampai ke hujung dia. Okey, beliau bersabda lagi, maka aku segera menungganginya sampai ke Baitul Maqdis. Nabi naik burak ni sampai Baitul Maqdis. Dalilan cerita pula, burak ni pula laju sepatah kilat. Sekali langkah tu, dia tu satu depan paling nampak jauh, langkau.
habis. Kalau polis kita ni duduk kat bukit apa, duduk kampung kita ni, nampak mana Gunung Medan, sampai. Mana Gunung Kayang nampak sampai. Mana Wang Kelian, sekali nampak jauh hujung tu sampai laju tak laju sempatah kilat dia punya burak ni tuan-tuan. Okey, Nabi naik burak ni pergi mana? Mekah ke Baitul Maqdis. Okey, dia yang pertama. Beliau bersabda lagi, kemudian aku mengikatnya, diikat burak tadi pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Jadi sebelum ni ramai dah orang pergi ke Masjid Aqsa ni, nabi-nabi sebelum ni, dan mereka pun ikat binatang kenderaan mereka di tiang masjid tu. Bila kita tengok balik tuan-tuan, kalau masjid atas mah tu tak ada tiang. Kalau kita tengok balik Masjid Aqsa ni, memang ada tiang-tiang tuan, nampak tu, bukti tuan. So tu dalil tuan. Apa dalil? Apa cerita? So bila Nabi cerita ni, Nabi tak pernah pergi pun, tapi bila dia cerita tu, ya aku pernah pergi ke Masjid Aqsa ni, memang ada tiang pun di sana. Nampak tuan? Jadi Nabi cerita tu tak tipu tuan. Selepas Nabi balik pada cerita ni, yang mana-mana mereka yang pernah pergi tu cerita, memang dipergambarkan Nabi pernah sampai ke sana. Memang betul lah apa yang Nabi cerita tu. Nampak ni Masjid Aqsa tuan, di tiang-tiang ni Nabi ikat burak dia tuan. Ni dalil tadi. Kemudian apa lagi? Kemudian aku pun masuk dalam masjid. Nabi naik masuk dalam masjid dan mendirikan solat sebanyak 2 rakaat. Itu Nabi buat. Setelah selesai, aku pun keluar daripada masjid. Tiba-tiba aku didatangi oleh Jibril. Jibril tadi bawa 2 mangkuk, 1 arak, 1 susu, bawa pergi kat Nabi. Dan aku pun memilih susu. Nabi pilih susu tuan. Lalu Jibril mengatakan, kamu telah memilih fitrah. Pilih benda yang betul lah, fitrah. Susu ni benda yang fitrah, bersih. Kalau ambil arak tadi, memabukkan, hayal, lara, maksiat dan sebagainya. Jadi Nabi pilih elok dah. Lalu Jibril pun membawa aku naik ke langit. Mula tuan, ni kata Mi'raj tadi. Isra dijalankan Mekah, Baitul Maqdis. Mula dah Mi'raj. Nabi diangkat naik ke langit. Lalu Jibril membawa aku naik ke langit. Ketika Jibril meminta akan dibuka pintu, maka ditanya, siapa dia? Penjaga pintu langit kan? Apa dia tanya tuan? Siapakah kamu? Malaikat yang jaga pintu langit itu tanya, siapakah kamu? Jibril jawab, aku Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad, Nabi Muhammad. Jibril ditanya, apakah dia diutuskan? Dia ni Nabi ke? Ya, dia telah diutuskan, dia ni Nabi. Baru malaikat itu buka pintu langit pertama tuan. Kalau kita tengok balik, hai malaikat jaga pintu langit, takkan tanya pula, hang ni siapa? Aku ni Jibril. Takkan tak kenal. Kalau bahasa kita pun, ketua polis negara pun ada gambar kan. Ni polis, balai polis Kangak, ni balai polis ni ketua polis, ni Perdana Menteri contoh. Orang kenal kan. Jibril ketua malaikat kan, takkan tak kenal. Nampak kata tak ramainya malaikat-malaikat kan. Bahkan kalau kita ni tak bias lah. Ni Roblox ni, ni saja lalu ni bos lalu. Bagi lalu. Tak, ditahan kan. Nampak kata, ditanya, aduh siapa engkau? Aku Jibril. Siapa bersama engkau? Ini Muhammad. Adakah dia diutuskan? Dia Nabi tak? Ya, dia Nabi. Baru malaikat itu buka pintu langit yang pertama, baru dia boleh masuk tuan. Kemudian tiba-tiba di dalam langit yang pertama itu jumpa dengan Nabi Adam tuan. Dia menyambutku serta mendoakanku dengan kebaikan. Jadi langit pertama tu ada Nabi Adam tuan. Itu yang pertama. Cerita yang kedua pula sama juga. Nabi naik lagi, dibawa naik ke langit kedua. Di langit pertama, langit ada banyak tingkat tuan. Ustaz, bintang kita tengok ni, bulan, matahari ni macam mana ni? Langit ke berapa ni? Wallahu alam. Mungkin kita tengok tu pun tak sampai langit pertama tuan. Wallahu alam. Sebab apa? Dia cerita tadi ni, 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat tuan. Okey. Cerita yang kedua ni dari yang sama, disambung lagi. Aku dibawa naik langit yang kedua. Jibril lalu bertanya, lalu Jibril diminta dibuka pintu tadi. Siapakah engkau? Soalan yang sama juga malaikat tingkat langit kedua tanya. Aku Jibril. Dia tanya lagi, siapa bersama engkau? Bersama aku Nabi Muhammad kan? Apakah dia diutuskan? Ya, ia telah diutuskan. Pintu pun dibuka untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Isa bin Maryam. Isa ni putera Maryam. Dan Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. 2 Nabi berada di langit yang kedua. Dan mereka menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Cerita pun sama juga. Langit ketiga pun benda yang sama. Ditanya siapa Jibril, siapa bersama engkau sebagainya. Di sana jumpa dengan Nabi Yusuf AS, tingkat ketiga tuan. Kemudian tingkat keempat sama juga, soalan yang sama juga.
nak pelepas antara tingkat-tingkat tu dijaga oleh malaikat-malaikat antara yang jaga langit ni. Kemudian di sana jumpa Nabi Isa alaihissalam. Kemudian langit yang kelima tuan, barulah dijumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Sama juga peristiwa ni, setiap tingkat ditanya soal yang sama. Langit keenam tuan, tanya juga jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nampak setiap langit ada Nabi yang berbeza. Dan langit yang akhir sekali ni, langit yang ketujuh, yang Jibril ditanya ni, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Cuma di tingkat yang ketujuh ni beza. Yang dikata di sini kan, Nabi Ibrahim kan, dia sedang berada dalam keadaan menyandang Baitul Makmur. Baitul Makmur ni apa dia tuan-tuan? Satu tempat tuan-tuan, keluasannya setiap hari mampu memasukkan 70,000 malaikat. Satu hari 70,000 malaikat akan masuk dalam tempat tu. Kemudian mereka akan keluar malaikat tu dan tak akan kembali dah. Esok pula, hari yang kedua pula, mai 70,000 malaikat lagi. Bayangkan berapa banyak hari tuan. Daripada zaman ciptanya Allah tuan sampai hari hari kiamat tuan, bayangkan berapa banyak ciptaan Allah malaikat ni. Satu hari 70,000 masuk. Keluar pula tak masuk yang sama dah. Masuk orang lain pula tuan. Baitul Makmur itu tuan. Okey. Yang seterusnya, selepas di langit ketujuh itu, Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha. Ni Sidratul Muntaha tak mana tuan ni? Tempat tuan, di tempat yang lain pula daun-daunnya sebesar telinga gajah. Daun-daun tempat tu, daun dia saja pun telinga gajah. Kalau kita ni daun apa besar sangat ni? Yang kata besarnya tempat tu. Yang mana buahnya pula sebesar tempayan. Bahasa kita guri-guri kita tu, tempayan. Beliau bersabda, ketika beliau menaikinya dengan perintah Allah nak masuk ke tempat Sidratul Muntaha itu, maka Sidratul Muntaha berubah bentuk. Tiada seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkannya tentang keindahannya, kerana indahnya. Kalau kita pergi kangak ke, pergi berjalan ke, pergi berjalan mata ke, cantiknya air terjun, cantiknya tempat taman ni, cantiknya bunga ni, macam-macam cantik. Tempat yang dikata Sidratul Muntaha ni, siapa pun tak boleh gambarkan. Sebab apa? Tak pernah dilihat oleh manusia makhluk tuan. Lalu Allah pun memberikan wahyu kepada beliau dengan mewajibkan solat 50 waktu. Cerita dia tuan, perintah Isra Mi'raj ni, Allah turun perintah Nabi kena semayang umat dia 50 waktu. Tu dia dah banyak tuan. Itu arahan pertama. Kemudian lalu turunlah Nabi Muhammad jumpa Nabi Musa. Tingkat berapa tadi? Tingkat ke-6 tadi. Bila sampai di sana, Nabi Musa tanya Nabi Muhammad, apakah yang telah difadukan oleh Tuhanmu pada engkau, pada umatmu? Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah suruh engkau dan umat kau buat ni? Jadi apa Nabi jawab? Beliau bersabda, solat 50 waktu. Tu dia tuan, banyak tuan. Kemudian Nabi Musa pun berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, pergilah jumpa Allah balik, minta keringanan, minta kurang lagi, kerana umatmu tak mampu melaksanakannya. Aku pernah mencuba Bani Israel dan menguji mereka. Sebab apa? Dia dah test dengan Bani Israel, mereka pun tak mampu buat tuan. Jadi beliau bersabda lagi, aku kembali kepada Tuhan. Saya berkata, dijumpa beli Allah tuan. Wahai Tuhanku, berikanlah keringanan kepada umatku, bagilah kurang daripada 50 tadi. Lalu Allah pun SWT mengurangnya sebanyak 5 waktu daripada beliau. Kurang 5. Kalau tadi 50, kurang 5, 45 kan. Lalu aku kembali kepada Nabi Musa. Dah turun balik tadi, jumpa Nabi Musa kan? Dan berkata, Allah telah kurang 5 waktu daripada aku. Nabi Musa berkata, umatmu tak mampu laksanakan lagi, kembalilah kepada Tuhanmu, minta ringan lagi, naik atas lagi, minta kurang lagi. Kalau 5 kurang tak banyak lagi, umat kau tak mampu buat. Beliau bersabda, aku pun berulang alik antara Allahku dengan Nabi Musa, sehingga Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan 5 waktu sehari semalam. Wahai Muhammad, umat engkau ni 5 waktu sehari semalam. Setiap solat fardu dilipat ganda dengan 10 kali lipat. Semayang 5 waktu, tapi pahala tu seakan-akan 50 waktu. Satu waktu tadi kali dengan 10, 5 waktu kali 10, 50 waktu. Itu spesialnya kita. Begitu juga disebut, barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, dia niat nak buat baik tapi tak buat, malam ni nak buat tahajud, tiba-tiba lena tuan, tak buat tahajud pun, kokra, tuan dapat satu pahala, satu kebaikan. Sebab baru niat baik, tak buat lagi pun dapat pahala dah. Jika dia melaksanakannya, tiba-tiba bangkit malam buat tahajud betul contohnya, maka dicatat 10 kebaikan baginya. Nampak tuan, Allah bagi pahala. Niat baik tak buat lagi, dapat satu pahala dah. Buat pula dapat 10 kali ganda. Sebaliknya, tetapi barang siapa yang berniat untuk buat jahat,
nak buat jahat ni, tapi tak lakukan, tak buat pun. Balik saya lagi, aku nak rembat harum manis tepi rumah kawan aku ni. Berbuah 5 tahun dah, tak bagi sebiji pun. Tergamuk ada 10 pokok. Tepi rumah aku ni, tepi rumah dia lah, tak bagi pun. Rembat 5 biji kot lagi. Dia niat ni. Dia buat tak? Tak buat lagi. Dapat dosa tak? Tak dapat dosa. Baru niat jahat. Tiba-tiba dia pergi curi betul 5 biji dia ambil tuan. Apa dia tak? Kan? Kalau dia betul dia curi tuan, baru Allah akan bagi, dicatat baginya 1 kejahatan. Kalau beli dia rembat 5 biji, 5 kejahatan tuan. Allah tak hukum, weh dia ni curi jiran punya, kena bos 10 kot. Tak ada. Curi 1 lah jahat. 1 lah dosa. Curi 10 lah dosa. Itu Allah sayang kita. Tapi kebaikan Allah ganda. Tak buat lagi pun dapat pahala dah. Boniat. Tambah lagi buat, dapat lagi pahala kita buat 10 kali ganda. Kalau dia jahat, tak dapat lagi tuan. Tuan buat dulu baru dapat tuan. Nampak Allah sayang kita. Dosa Allah tak lipat ganda. Tapi kebaikan Allah lipat ganda kebaikan tu. Kita dalil tuan cerita dia. Okey, dah habis cerita tu, aku turun hingga sampai jumpa Nabi Musa. Lalu aku beritahu kepadanya, dia masih saja kata, kembali pada Tuhanmu, minta keringanan. Aku menjawab, aku terlalu banyak berulang alik jumpa Allah ni, sehingga menyebabkan aku rasa malu pada Allah. Jadi cukuplah 5 waktu ni pun cukup sikit dah bagi umatku. Daripada 50 tadi 45 kan, kurang tinggal 5. Nampak kan? Hadis Muslim. Itu cerita dia tentang dalil dia kata apa? Nabi ajak kita, apa Allah beritahu, peristiwa Isra Mi'raj ni turunnya perintah semayang. Perintah yang sangat besar tuan. Jadi pahala tuan, kalau kita semayang tak clear, hak lain pun tak clear. Kalau semayang clear, hak lain pun akan clear tuan. Kalau kata kita ni beriman tak beriman, tengok semayang kita macam mana. Kalau kita semayang tuan, alhamdulillah. Kalau semayang pun tak boleh, hak lain lagi payah tuan. Okey, contoh tuan, saya tunjuk lagi gambar. Ni dia tunjuk gambar rajah yang tadi ni. Langit pertama Nabi Adam, jumpa tadi malaikat tanya tadi. Langit kedua Nabi Yusuf. Langit ketiga Nabi Yahya, Nabi Isa. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Kita jumpa Nabi Musa ni naik balik tu langit keenam. Kemudian langit ketujuh Nabi Ibrahim. Kursi Sidratul Muntaha. Ni tempat-tempat aras. Di atas lagi tuan, aras Allah tuan. Itu mana dikata yang Allah cerita kepada kita, sami'na wa ata'na tuan. Okey, perintah solat tuan. Saya tentu tuan, saya nak kaji sikit. Tuan tahu tak main mana sejarah azan ni? Yang Tok Bilal kita duduk azan ni main mana tuan? Okey, ni dalil dia. Awal disyariatkan terjadi pada tahun pertama hijrah. Tersebut di dalam hadis Ibn Umar yang berbunyi, kaum muslimin dahulu ketika datang ke Madinah berkumpul, lalu memperkirakan waktu solat. Time awal Islam dulu ni solat kena buat, tapi time tu tak ada cara nak panggil orang semayang lagi. Jadi mereka bincang tu pada hari itu, iaitu salah satu mereka ni kata, apa kata kita panggil guna locin. Macam mana orang Kristian guna. Orang Nasrani nak semayang, dia pakai akan bunyi locin mereka, akan bunyi locin. Jadi sahabat kata, kalau buat lagu tu kita tiru orang Kristian, sebab orang Kristian guna locin untuk semayang. Kemudian ada yang lain pula kata, apa kata kita gunakan trompet. Orang Yahudi tu nak semayang, dia tiup trompet masuk waktu mereka panggil semayang. Itu orang Yahudi, trompet, tiup trompet. Jadi bila jadi begitu, dia pun tak setuju. Maka Umar pun berkata, tidakkah kalian mengangkat seorang untuk suruh azan? Apa kata kita lantik seorang panggil azan, seru azan? Lalu Rasulullah pun bersabda, wahai Bilal, bangun dan serulah untuk solat. Tu kata Bilal bin Rabah ni, dia bangkit, dia azan kan. Sebab tu kalau kita tengok masjid kita pun, siapa Tok Bilal? Oh ni Tok Bilal. Sebab apa? Tok Bilal tu bukan nama dia Tok Bilal, nama dia lah. Yang Bilal tu nama Bilal bin Rabah tadi. Satu dunia panggil Tok Bilal, Tok Bilal. Perlis kita, Kedah ke KL ke, mana Tok Imam, mana Tok Bilal. Tok Bilal tu Bilal bin Rabah tu. Zaman Nabi tuan-tuan, kalau subuh tuan, dia ada 2 azan. Pertama, Bilal akan azan dulu. Azan Bilal tak masuk waktu lagi. Time tu bila azan Bilal, orang tahu, oh time ni nak dekat subuh dah. Siapa yang bangkit tahajud, dia buat qiyam mulai semua, boleh berhenti, dia pun boleh makan sahur lah. Siapa yang duduk lena time tu, oh ni suara Bilal ni, oh dia bukan bangkit tidur, mandi-mandi semua, akan bersiap nak makan sahur, nak pergi masjid. Bila yang kedua ni pula nama Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta. Dia azan saja masuk waktu subuh yang betul. Oh ni suara Ummi Maktum, berhenti makan dah, kita pergi masjid dah. Jadi kita boleh beza, siapa ni suara Bilal ke suara Ummi Maktum.
Bilal akan azan awal. Itu boleh kita buat, ada masjid yang azan 15 minit, setengah jam ataupun sejam awal, terpulang boleh. Mesti dah wajib? Tak wajib. Sebab tu kan ada masjid yang azan 2 kali, ada masjid yang buat sekali. Dia boleh dua-dua tu. Ini cerita dia, ni cerita dia. Bilal akan azan awal, tanda apa? Tak lama tu nak azan subuh dah. Waktu azan pula, itu subuh yang betul. Ini contohnya di bulan puasa, ini yang dilakukan tuan. Hadis Bukhari. Okey, contoh tuan. Ni semayang Yahudi dan Islam macam mana tuan? Azan tuan. Tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Benda apa tuan? Kan kita baca tadi, orang Yahudi nak panggil semayang, dia tiup trompet. Ni, orang Yahudi dia tiup trompet nak panggil orang mai kuih depa. Tempat ibadah depa. Ni, jadi kita tak tiru cara orang Yahudi. Kalau locin pula orang Nasrani, orang Kristian, dia guna locin untuk panggil orang pergi gereja depa, pergi tempat ibadah mereka. Tapi benda-benda ni pun zaman law pun Yahudi tak buat lagu ni dah. Ni ortodok zaman dahulu-dahulu kan. Ni di mana tuan? Ni azan di Shadian Cina. Kau perasan tak? Azan dia sama kita azan. Pilah mana pun, Amerika ke, UK ke, India ke, Malaysia ke, Perlis ke, Kedah ke, satu dunia ni azan yang sama. Sebab apa? Nabi yang satu, itu cara azan dia. Begitu tuan pergi dekat Syiah pula di Iran, dia akan tambah asyhadu anna Ali waliyullah, dia tambah satu rangkap tuan. Syiah bukan kita tuan. Okey, ni azan di Gaza. Okey, azan ni Nabi ajak kalau kita perang, sunnahnya kita boleh azan buat tengah perang ni. Dan azan pula tuan, kalau hujan lebat, ribut kuat, angin kuat, boleh kita azan. Kau tu pergi ke laut ke, pergi ke hutan, sesat pula duk mila-mila tak boleh keluar, boleh kita azan. Dan azan ni untuk panggil orang sembahyang masa waktu, tapi boleh gunakan untuk yang lain juga tuan. Okey, ni yang ketiga tuan. Dia buat apa tadi? Bunyi macam azan. Bukan azan tuan. Tu orang Israel, dia tiru kita azan kita, panggil semayang bangsa mereka. Kita ngamak tuan. Saya sedih tadi. Tu yang kubah Mah tu Dome of Rock, Museum Islam. Yang hujung tu nak pergi ke tebing tu, tu Aqsa. Ni di mana ni? Di Palestin. Dekat dengan Israel. Kita tengok gambar ni. Yang mana gambar sebelah kanan ni, ni penempatan haram Yahudi. Ni semua tempat Yahudi haram ni. Rumah mereka ni. Samalah yang azan ni pun, nampak dia bukan kepiah, pakai topi. Tok Bilal kita, saat lagi Malaysia buang kepiah kot. Kita buang kopi pula. Lama dah pakai kepiah ni. Tak tuan. Ni depa tuan. Ni agama Yahudi depa. Nak pakai topi, hari pergi bendang ke, berjalan ke, tak apa tuan. Tak ada masalah. Hari ni yang berlaku tuan. Kita pergi lagi. Okey. Okey, ni ibadah orang Yahudi mayang. Ni cara mereka. Syariat Yahudi, inilah masa ortodoknya awalnya semayang mereka. Ada tu kepiah juga, tapi sikit kecil. Qiyam juga, dia buat qiyam juga. Tapi dia terus rukuk, sujud terus tuan. Tuan. Ni syariat dia, bibir kat dia lah, tu cara dia. Kau terjumpa nanti, ni orang Yahudi semayang lagu ni tuan. Depa semayang dahi kena lantai.
Orang Kristian pun Nabi Isa semayang dahi kena lantai, tuan. Kitab Injil sebut Nabi Isa semayang dahi kena lantai. Tapi lah yang berlaku, orang Kristian lah tak mayang dahi kena lantai. Dia pun duduk atas kerusi, dia pun menyanyi, tuan. Dia penyanyi orkestra lah, macam-macam. Nampak? Dia pun tak tiru dah Nabi Isa ajak dia pun dulu. Dia pun dah ubah dah dalam agama dia pun. Nampak tu saya tunjuk gitu kan. Okey. Berapa rakaat kita tak tahu, dia sujud dulu kan. Dia fikir dia apa. Okey tu tengok. Cara dia pun nak batal mayang kan. Ni. Tu, dia bagi salam tuan ketika rukuk. Kita duduk tahiyat bagi salam. Beza. Depa kiri dulu kanan, kita kanan kiri. Nampak perbezaan dia. Lepas mayang, dia buat lena kan. Sekali lagi tu imam, kita lena amal-amal kot. Okey, lalu Malaysia lagi dah. Jangan tuan. Ni agama Yahudi. Buat lagu tu siapa ajak? Ustaz Umar ajak. Kacau. Masuk dalam saya ni. Tak keluar-keluar. Kacau tu. Nampak ni? Ni syariat Nabi Isa. Nabi Musa, orang Yahudi. Dan Nabi Isa tuan semayang juga dari kena lantai tuan. Tuan perasan tak dalam 2-3 hari lepas ni keluar arahan di Sabah Sarawak boleh guna perkataan Allah. Dalam kitab Injil depa, kitab buku-buku depa boleh guna nama Allah. Kalau tu baca lah. Ustaz kacau ustaz. Ni depa guna nama Allah ni. Orang Kristian Sabah Sarawak ni. Kalau kita tengok balik sebenarnya bagus tuan. Bagus macam mana? Kita boleh tarik dia masuk Islam. Apa kata semua Allah? Kami pun semua Allah. Allah kita, Allah yang sama, Allah yang satu. Nampak tuan cara dia. Tapi kita tak tahu, kita tak tahu. Macam mana nak ajak mereka? Okey. Sekarang ni siapa sayang Nabi Musa, Nabi Isa? Kami sayang Nabi Isa. Apa buktinya? Apa buka kitab Injil hampa lah ni Nabi Isa semayang macam mana? Dahi kena lantai. Siapa semayang dahi kena lantai lah ni? Orang Islam kita semayang dahi kena lantai. Siapa sayang Nabi Isa? Kami sayang. Nampak tuan? Yang kedua pula, kitab hampa kata Nabi Isa berkhatan masuk Jawi. Lah ni hampa masuk Jawi tak? Kau pala. Betul juga no, tak masuk Jawi. Siapa yang sayang Nabi Isa lah ni? Siapa yang ikut Nabi Isa? Kami orang Islam ni nampak berkhatan. Kecil-kecil berkhatan dah. Nampak? 2-0 lah tuan. Nampak tuan? Banyak cara kita masuk nak ajak mereka ni. Tapi kita pun masjid pun tak main, mayang pun tak. Tu payah kan? Nampak? Tu punca dah. Kalau betul kita betul-betul ikut Islam tuan, clear. Berapa ramai orang yang mana Yahudi ke Kristian ke akan masuk Islam ramai-ramai tuan. Di luar sana tuan, berapa banyak gereja pun kuil-kuil ditutup dah ni, tak ramai mana dah. Ramai yang masuk Islam. Lagi kata Islam ni teroris, lagi tu dia berkaji, betul ke teroris? Tak, Islam ni dibohong-bohongkan. Dia dibuat-buat kata Islam ni ganas. Benar kan? Tidak pun. Nampak tuan. Jadi itu untuk kita balik. Jadi kita tuan pelihara lah anak-anak kita ni. Semayang ni penting tuan. Kalau semayang pun tak ada beza kita dengan orang Yahudi, orang Kristian dan sebagainya. Sebab tu Isra Mi'raj ni tentang semayang tuan. Okey, saya pergi sini tuan. Ada masalah lagi. Okey, azan berduit. Macam mana tuan? Bagi 2 rangkak. Tok bila kita apa lagi boleh kot kan. Bergu Okey, saya cepat tuan. Okey, dia ambil 2 rangkak habis, ni sambung pula. Sampai habis tuan, tukar tuan. Nak kata apa tuan? Takkan tak boleh, ubah dah sikit. Tak tuan. Kalau betul benda ni boleh, satu dunia aku buat. Mekah buat, Madinah buat, Malaysia buat, semua negeri buat, semua masjid buat, semua surau buat. Saya tak pun tuan. Ni mereka lagi. Akal jenuh. IQ jenis pandai. Akal jenuh ni mereka tuan. Kalau nak karaoke tak apalah. Karaoke lah lagu apa ke, dandut ke apa ke, nak bergu ke, berduit ke, itu hak tuan.
Tapi semayang ibadah ni mesti contoh Nabi. Apa Nabi ajak kita, macam mana Bilal azan, macam mana pula sebagainya, satu-satu apa dia kata, apa dia ucap sampai habis tuan. Itu agama. Agama tak boleh tambah, tak boleh berkurang. Rajin sikit. Subuh ni kita buat 3 rakaat. Ada subuh awal-awal buat 10 pun tak apa ustaz. Tak. Rajin tak rajin 2 saja. Lohok ni letih ni tengah hari panas ni. Kita buat 2 cukup kot. Tak. Subuh mesti 2. Zuhur mesti 4. Asar 4. Maghrib 3. Isyak 4. Rajin ke malas, hok tu kita kena buat. Kalau rajin tahu mana? Ni ba'diyah sat lagi. Buat 2. Qabliyah pula berapa? Witir pula berapa? Witir rajin 1 rakaat. Lagi rajin 3, 5, 7. Ganji. Rajin pula tahajud buat pula. Esok pagi duha buat pula. Tu bagi yang rajin. Nampak? Kalau tak rajin, buat yang 5 waktu ni saja. Tu pun dah masuk syurga dah 5 waktu ni. Dia sebut, ya Rasulullah, aku ni nak buat yang wajib saja. Masuk syurga tak? Aku tak mau buat yang sunat. Masuk syurga. Kita kena buat betul-betul lah. Kalau jaga betul-betul, syurga tempat kita. Yang kita nak buat tambahan qabliyah, ba'diyah, duha, witir ni apa? Nak cover. Tadi main masbuk, lepas tu semayang pun Allahu Akbar. Teringat traktor tak pi tengah lagi petak sebelah. Ni padi tak ambil lagi, ni lori macam mana pula, bekho lagi, macam-macam. Anak nak mengaji, sehari esok ni, main orang tahu tuan. Kali lah Tok Imam bagi salam dah. Habis dah, kita pun tak tahu. Contoh. Tu sebab tu tuan, Nabi kata apa? Allah kata, cari malaikat pahala sunat ku ada, tampung balik yang wajib. Sebab tu kita gunakan sunat ini, kita bantu yang wajib. Yang wajib kita buat, sunat ini bantu balik. Okey, gen tak semayang tuan. Macam mana ni? Lah kali tuan. Masih lama yang meninggalkan solat. Suatu keparduan yang paling besar dalam Islam. Orang yang tidak mengerjakan solat ini tidak layak bernama Islam. Kerana orang yang tidak solat musuh Allah, musuh malaikat, musuh para rasul, musuh para nabi, musuh orang yang beriman. Tetapi kita tak pandang meninggalkan solat sebagai satu jinayah. Bagi kita jinayahnya ialah isyak dada ataupun rokok dan sambung. Meninggalkan solat tak ada apa. Bahkan ada orang yang dihormati walaupun dia orang yang tidak semayang. Hukumnya haram kita cium tangan orang yang tidak semayang. Tapi kita ni jahil, tidak ada ilmu. Tangan orang yang tidak semayang dia cium. La ilaha illallah. Guru kita kata baik kita cium hidung kambing daripada kita cium tangan orang yang tidak semayang. Kerana orang yang tidak semayang telah pun dijanjikan masuk neraka saqar. Allah diayatkan dalam Quran. Malaikat bertanya, ma salakakum fi saqar? Apa sebab kamu duduk dalam api ni lama sangat ni? Sampai berjuta-juta orang duduk di dalam api. Maka jawab mereka itu, lam naku minal musallin. Kami bukan penjenayah hebat, kami bukan rompok bank, kami bukan koruptor bersiri, kami bukan geng pancung kepada orang. Cuma kami tidak solat. Tidak solat, tak kira anak raja, anak pemaisuri, anak menteri, presiden dunia ini sekalipun pasti Tuhan letak di dalam neraka saqar. Tuan, Allah kami kan apa pun, tak berjahat pun. Kami bunuh je. Tak bunuh, tak mempok pun, tak mencuri pun, tak semayang. Tak semayang tuan, dosa besar tuan. Mencuri, merompok jahat betul dosa besar. Tapi neraka tuan, neraka jahat tadi yang tadi ni tak ada nama khas. Yang tak semayang ni ada khas neraka saqar bagi orang tak semayang. Ya bang kata tuan, kena jaga semayang. Kau mana kita pun lepas ni malas lagu mana pun semayang buat tuan. Oleh itu gagah tuan. Tapi semayang kita utamakan. Kalau semayang dah kan dunia pun rugi, akhirat lagi-lagi rugi. Kalau malas dunia ni tak berjaya, duit tak boleh, lekeh, miskin sebanyak. Tu dunia malas. Kalau semayang dah dunia rugi, akhirat lagi-lagi kita rugi tuan. Kan? Saya menteri kata tuan untuk tajuk ini tentang Isra Mi'raj bab semayang. Itu yang diutamakan. Kita tuan nak tanya apa untuk tajuk kita hari ini? InsyaAllah minggu depan kita akan sambung baliklah kitab kita itu Ensiklopedia Larangan tentang bab apa tu ilmu. Apakah larangan-larangan tentang bab ilmu minggu depan tuan. Ada tuan tanya tuan. Kukulah tak clear lagi ke apa akan nak tanya tentang Isra Mi'raj ni. Kenapa saya pun tidur? Ada tak? Tak nak. Kita ajaklah adik-adik kita, kalau kita ni main masjid ramai-ramai jemaah. Kalau tuan boleh tuan, seorang tuan ajak 3 orang. Kalau dia ajak 3 orang tuan. Kalau seorang tak boleh, ada 2 lagi. 2 tak boleh, ada seorang lagi. Kalau kita ajak seorang tak boleh main, tak ada tuan. Kita cari 3 orang.
jiran kita, anak kita, isteri kita, keluarga kita, tetangga kita, kawan kita, ajak main masjid. Depa mau tak mau, itu nombor 2, itu kerja Allah pula. Kerja kita bagi sampai. Nak gerak hati depa, itu kerja Allah. Sebab Nabi kata, Allah tak tanya pula, berjaya tak berjaya kita? Ajak tak ajak? Itu yang Allah akan tanya kita akhirat nanti. Ajak tak ajak? Beritahu tak beritahu? Kalau kita beritahu, depa tak mau dengar, itu kerja lain. Kalau kita beritahu, depa nak dengar, alhamdulillah tuan. Gerak hati tu kerja Allah tuan. Allah alam. Terus yang penting insya-Allah kita ajak kita tuan. Ramai. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.